Pilihan berita untuk edisi tengah hari ini. TYT Sarawak dan isteri berbuka puasa di Kuala Lumpur. JPBNS tingkat tahap siaga hadapi cuaca panas. Kerajaan perlu tegas terhadap syarikat penerbangan. Datuk Len Talif teruskan siri program Jelajah Ramadan. Kadar elektrifikasi domestik capai 99.4% setakat hujung 2023. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi berbuka puasa bersama ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara sempena majlis perjumpaan beliau yang bersama Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan ahli Parlimen bertempat di Dewan Bankuet Parlimen Malaysia pada Khamis. Terdahulu diadakan majlis ringkas membuka tirai untuk memperlihatkan potret Tun Dr. Wan Junaidi semasa masih memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Negara ke-19. TYT Sarawak kemudiannya menurunkan tanda tangan di buku koleksi titah diraja yang diterbitkan sewaktu beliau masih memegang jawatan berkenaan. Tun Dr. Wan Junaidi memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Negara dari 19 Jun 2023 sehingga 19 Januari 2024 sebelum dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 pada 26 Januari 2024. Teruhada Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Mutang Tagal, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul dan ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Semua jawatankuasa pengurusan bencana bahagian dan daerah digesar bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan kering. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Datuk Amar Douglas Ugah Hambas berkata, pada masa ini bahagian utara Sarawak sedang mengalami keadaan sedemikian. Beliau juga Timbalan Premier Sarawak menegaskan keadaan tersebut telah mengakibatkan beberapa kawasan penempatan mengalami masalah bekalan air. Dalam satu kianat media pada Khamis, beliau mahu semua jawatankuasa pengurusan bencana bahagian mengambil tindakan serius terhadap situasi tersebut. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan perlu tegas terhadap syarikat-syarikat penerbangan agar tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga tiket. Senator Michael Mujanlihan berkata, kerajaan perlu peka dengan isu kos tiket penerbangan terutamanya dalam menyokong usaha pelancongan domestik ke Sarawak dan Sabah. Menurutnya, melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDNK, satu formula perlu dicari bagi menyelesaikan perkara ini yang sering diutarakan di persidangan Dewan Negara. Ujarnya, beliau berharap agar KPDNK dapat meneliti perkara ini dengan sebaik mungkin bagi mencari satu solusi atau formula terbaik bagi menyelesaikan perkara ini sebaik mungkin. Semasa sesi perbahasan titah diraja dalam persidangan Dewan Negara baru-baru ini, jelasnya mangsa keadaan adalah penduduk dari Sarawak dan Sabah yang tiada pilihan lain untuk balik ke kampung halaman masing-masing semasa musim perayaan atau cuti sekolah. Bersemena bulan Ramadan ini, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh meneruskan siri program Jelajah Ramadan hari ke-6 di Masjid Darul Saadah Taman Susu Jambu Serike. Dalam program tersebut, Adun Kuala Rajang juga meluangkan masa untuk berbuka puasa bagi menyantuni komuniti Taman Perumahan Susu Jambu bersama Kariah Masjid sebelum menunaikan solat maghrib berjemaah pada Selasa. Beliau turut berkesempatan menyampaikan sumbangan duit raya melalui ketua-ketua kaum mengikut kawasan masing-masing yang menyerahkan sumbangan kepada Jawatankuasa Masjid Darul Saadah. Hadir sama ialah Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta penduduk Taman Perumahan Susu Jambu Serike. Kadar elektrifikasi domestik bagi keseluruhan Sarawak telah mencapai 99.4% setakat penghujung tahun 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili berkata, liputan bekalan elektrik buat masyarakat luar bandar termasuk penduduk di kawasan terpencil pula telah mencapai 98.4%. Katanya kejayaan ini juga hasil daripada usaha dan sokongan yang berterusan daripada Kerajaan Sarawak dan seluruh rakyat Sarawak secara amnya. Kita sangat komited dengan menyediakan sumber tenaga baru
untuk Sarawak sambil menyokong pembangunan sosio-ekonomi dan kelestarian negeri ini selaras dengan matlamat Sarawak untuk mencapai status negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Saya juga berharap agar kerjasama yang erat ini akan terus berpanjangan dalam usaha kita untuk memastikan Sarawak mencapai status negeri maju menjelang 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis berbuka puasa bersama Sarawak Energy di Pusat Convention Border Kuching BCCK di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Syarbini juga mengingatkan agar orang awam supaya melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan di mana-mana kemudahan fasiliti elektrik Sarawak Energy. Kita boleh membuat pelbagai laporan termasuk sebarang gangguan bekalan atau kerosakan kabel dengan menghubungi Customer Service Center atau melalui aplikasi mudah alih kami iaitu SEB Care. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri berita UKAS dengan paparan majlis berbuka puasa bersama Sarawak Energy di Pusat Convention Border Kuching BCCK di Kuching pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.